Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 28 November 2022, 3 sekeluarga yang tinggal di Jalan Sudiro, Jawa Tengah telah meninggal dunia secara tiba-tiba di rumah mereka. Mangsa ialah bapa Abbas Ashar berusia 58 tahun, ibu Heri Riani berusia 54 tahun dan anak pertama mereka Dia Khairunisa berusia 24 tahun. Kejadian yang menyayat hati ini pada mulanya diketahui oleh anak kedua mangsa yang juga merupakan anak bongsu dalam keluarga itu, iaitu Dio Dafa berusia 22 tahun. Dia kemudian menelefon pembantu rumah keluarga tersebut, Sartinah berusia 45 tahun, untuk meminta pertolongan. Menurut pihak polis Indonesia, berdasarkan hasil pemprosesan di tempat kejadian, mangsa disyaki telah diracun. Hasil siasatan awal, setiap pagi mangsa mempunyai rutin minum teh di tempat kejadian. Polis merampas gelas yang digunakan mangsa untuk minum teh pada setiap pagi dan sudu yang digunakan untuk membancuh air. Lalu apa sebenarnya yang telah terjadi kepada keluarga malang itu? Ini adalah kisahnya. Pada pagi hari kejadian, menurut Sartinah, dia masih berada di rumahnya ketika anak bongsu majikannya menelefon untuk meminta tolong melihat keluarganya yang berada dalam keadaan kecemasan. Lalu Sartinah tiba di rumah majikannya itu pada pukul 7.30 pagi. Apabila dia tiba di rumah itu, Dio Dafa telah memberitahu bahawa ayah, ibu dan kakaknya telah pingsan di dalam bilik air. Sartinah mendapati ketiga-tiga mangsa terbaring di 3 bilik air yang berasingan. Sartinah telah memanggil jiran untuk membantunya. Sartinah bersama Dio Dafa dan seorang jiran kemudian membawa kesemua mangsa ke bilik terdekat di dalam rumah itu. Pada waktu itu, Sartinah menyangkakan yang kesemua mangsa hanya pingsan. Dia cuba membantu dengan menyapu minyak kayu putih pada badan mangsa, namun tiada tindak balas diterima, tetapi badan mangsa ketika itu masih hangat. Ketiga-tiga mangsa kemudian dibawa ke hospital oleh penduduk setempat. Selepas mangsa tiba di hospital, doktor yang merawat mangsa telah memberitahu kepada mereka yang kesemua mangsa sudah pun meninggal dunia. Kemudian laporan kepada pihak polis telah dibuat berkenaan kematian yang mencurigakan itu, manakala mayat kesemua mangsa telah diaturkan untuk dilakukan proses bedah siasat. Pihak polis yang menerima laporan tidak membuang masa, terus melakukan siasatan bergegas ke tempat kejadian, iaitu ke rumah yang didiami oleh ketiga-tiga mangsa. Pada masa yang sama juga, temu bual telah dilakukan terhadap Dio Dafa dan Sartinah. Polis berjaya membongkar kes ini selepas menemui beberapa kejanggalan yang menimbulkan syak wasangka semasa pemprosesan tempat kejadian jenayah. Salah satunya ialah Dio Dafa enggan bedah siasat dilakukan terhadap kesemua mayat mangsa, walaupun ahli keluarga yang lain membenarkannya. Namun bedah siasat masih dilakukan untuk mengetahui punca kematian mangsa. Selain itu, satu lagi keanehan ialah polis tidak menemui sisa muntah mangsa di tempat kejadian. Mangsa yang mati akibat keracunan biasanya mempunyai sisa muntah, tetapi di tempat kejadian tiada kesan tersebut yang menunjukkan berkemungkinan ada pihak yang telah membersihkannya. Hasil bedah siasat kesemua mangsa pula didapati ada tanda-tanda kerosakan organ akibat bahan kimia berbahaya. Gelas digunakan mangsa untuk minum teh setiap pagi dan sudu digunakan untuk membancuh air yang telah dirampas segera dihantar ke makmal untuk dianalisa. Apabila siasatan terhadap Dio Dafa dilakukan, anak bongsu keluarga itu mengaku yang dialah yang meracuni keluarganya. Dio Dafa mengaku melakukan pembunuhan itu dengan mencampurkan teh panas dan kopi ais dengan racun yang dibeli secara dalam talian. Pada pagi hari kejadian, Dio Dafa mencampurkan racun ke dalam teh dan kopi yang dihidangkan oleh ibunya. Dia pada mulanya menyelinap ke dapur. Apabila ibunya tiada, dia kemudian menuang 2 sudu besar racun ke dalam setiap gelas mangsa. Selang 15 hingga 30 minit selepas meminum teh dan kopi beracun itu, mangsa berasa loya dan muntah sehingga meninggal dunia. Lebih mengejutkan lagi apabila Dio Dafa mengaku yang ini bukanlah kali pertama dia cuba membunuh mereka. Polis mengesahkan suspek yang meracuni keluarganya pernah melakukan tindakan serupa tetapi gagal. Suspek pernah cuba meracuni keluarganya menggunakan racun pada
23 November 2022. Walau bagaimanapun, tahap campuran racun adalah rendah, jadi ia hanya menyebabkan loya dan muntah. Jadi apakah motif anak bongsu keluarga ini sehingga disanggup membunuh keluarganya? Allahyarham Abbas merupakan pesara KPPN, iaitu Pejabat Perkhidmatan Perbendaharaan Negeri. Dia bersara pada 1 Oktober 2022, hampir 2 bulan sebelum kejadian ini berlaku. Allahyarham Heri Riani pula merupakan seorang suri rumah, manakala Allahyarham dia disenaraikan sebagai pekerja syarikat kereta api Indonesia di Jakarta. Manakala Diodafa pula diketahui tiada pekerjaan tetap tetapi telah menghabiskan banyak wang keluarganya sebelum ini. Hasil siasatan pihak polis, Diodafa mengaku yang dia melakukan semua ini kerana telah diminta oleh keluarganya untuk menanggung segala belanja keluarganya memandangkan ayahnya sudah bersara. Rasa terbeban dengan tanggungjawab itu, Diodafa mengaku rasa sakit hati apabila dia yang dipertanggungjawabkan sedangkan kakaknya tidak. Sebab itulah dia mengambil keputusan untuk membunuh mereka. Sungguh tragis apa yang telah berlaku. Apakah yang kurang dalam membesarkan anak itu sehingga keluarga malang ini menerima nasib sedemikian rupa? Semoga pelaku kejam ini mendapat balasan yang setimpal atas perbuatannya dan menyesal dengan apa yang telah berlaku. Semoga kita semua dijauhi dari tragedi sebegini. Sekian.